Nombor 14, memaafkan daripada sebarang kesilapan dan kesalahan sahabatnya, maka janganlah ia mencelanya. Tadi dua bentuk kesalahan tu. Satu kesalahan melibatkan agama, satu kesalahan lagi ialah kecuaian dia dalam hubungan persahabatan. Maka yang ni diajar juga pada kita, aula kita maafkan dia walaupun kita mampu untuk membalas apa yang dia buat pada kita. Walaupun kita mampu untuk membalasi dia, tapi dia ajar pada kita supaya kita maafkan dia. Baik. Nombor 15. Mendoakan sahabat. Nak habis mana ni? Sikit. Nampak ni. Mendoakan sahabatnya apabila ia duduk bersendirian ketika sahabatnya itu masih hidup ataupun setelah ia mati. Mendoakan sahabatnya apabila ia tu kita. Mendoakan sahabatnya apabila ia, yakni kita duduk bersendirian, ketika kita duduk berkhalwat seorang diri kita. Kita duduk malam-malam lepas sembahyang, baca doa kepada sahabat kita sebagaimana doa yang kita baca pada diri kita. Gitu agama ajar pada kita. Minta doa pada sahabat kita sebagaimana kita minta doa untuk diri kita. Apa benda kita minta untuk diri kita? Kita minta anak kita berjaya. Anak sahabat aku juga, ya Allah. Kita minta isteri kita solehah. Isteri sahabatku juga, ya Allah. Kita minta aku kaya. Sahabatku juga, ya Allah, kaya. Tu, minta apa yang kita minta pada diri kita untuk sahabat kita. Sama ada berkait dengan apa, dengan ahli keluarga ke, ataupun benda yang kita tak suka berlaku pada diri kita. Minta jauh juga daripada sahabat kita. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Apabila seorang lelaki berdoa kepada saudaranya, fi zahril ghaib, dalam keadaan saudaranya tak tahu apa yang diminta oleh saudaranya tu ataupun oleh kita, kalau kita doa untuk sahabat kita, maka malaikat akan berkata kepada kita, walaka mithlu dhalik, untuk engkau serupa dengan apa yang kau minta untuk sahabat engkau. Untuk engkau, apa yang kau minta pada sahabat engkau itu, itulah juga akan diberikan kepada engkau. Dalam riwayat lain mengatakan, Allah Ta'ala jawab, bila kita minta untuk sahabat, ya Allah ampunkan dosa sahabatku, ya Allah panjangkan usia sahabatku dalam iman, ya Allah berikan kesihatan padanya, dan lapangkan dadanya, berikan kebahagiaan dalam hidup keluarganya. Tu bila kita minta doa untuk sahabat kita, apa jawab Allah Ta'ala? Bika abda. Itu kata Allah Ta'ala, bika abda, aku akan mulakan pemberian mustajabnya doa yang kau minta tadi, bermula dengan dirimu dulu. Aku nak bagi pada sahabatmu, tapi aku mula dengan dirimu dulu. Mau minta keluarga bahagia, aku bagi padamu dulu. Mau minta panjang umur, sihat dalam iman, aku bagi padamu dulu. Mau minta rezeki murah, aku bagi padamu dulu. Gitu punya rahsia dia. Barulah Allah Ta'ala memberi pada kita. Ni kedekut kita semua ini belaka. Untuk kita belaka, Allahumma inni as'aluka, minta kita dengan sahabat kita. Sama ada sahabat kita masih hidup ataupun sahabat kita dah meninggal dunia. Doa untuk dia sekali. Baik. Tu ada beberapa hadis. Satu lagi hadis Nabi sebut, dimustajabkan doa seseorang itu kepada saudaranya apa yang tidak dimustajabkan doa pada dirinya. Kita doa untuk kita tak mustajab, contoh. Tak mustajab, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi doa untuk si fulan bin si fulan diterima. Dengan sebab diterima doa kita pada fulan bin fulan, diberi juga pada kita walaka mithlu dhalik. Diberi juga pada kita apa yang kita minta pada sahabat tu. Jadi jangan kedekut dalam berdoa. Tak ada rugi apa pun berdoa. Doa pada orang lain tak ada rugi apa pun. Tapi dalam kepala kita ni duk mikir, kan orang ni dapat, aku tak dapat. Tu kedekut kita. Allah, kedekut sungguh kita dengan khazanah Tuhan tu sebenarnya. Dengan khazanah Allah Ta'ala yang tak pernah berkurang walau sedikit pun. Tapi kita punya bukan bakhil dah kita ni. Syuh ni bukan bakhil dengan apa yang ada pada kita, bakhil dengan apa yang ada pada orang lain. Itu syuh. Sebab tu Quran guna perkataan syuh, tak guna bakhil. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang Allah Ta'ala peliharakan dia daripada sifat syuh ni, maka dia adalah orang yang berjaya. Syuh ni apa? Syuh ni apa yang ada pada dia kedekut dah nak bagi pada orang lain. Apa yang ada pada orang lain, yakni yang ada pada Allah Ta'ala, jangan bagi pada orang lain, bagi pada aku je, ya Allah. Ya Allah, kedekutnya.
Kita abang tu minta pada orang lain, minta pada Allah untuk orang lain. Ya Allah, anak aku sedang periksa SPM ni, Allah berilah kejayaan pada anakku, pada anak sahabat aku juga yang sedang periksa SPM. Bahkan tak payah sebut anak kita, sebut anak orang lain bagus. Sebut anak orang lain. Tapi kita mikirkan anak aku tak percaya, anak dia percaya. Tu kita. Sebab tu payah nak buat kebaikan kita. Walaupun tak memerlukan tak memerlukan wang ringgit pun. Hanya sekadar angkat tangan berdoa saja. Baik. 16. Sikit lagi baca. Mengekalkan kecintaan terhadap keluarga sahabatnya selepas daripada kematian sahabatnya. Mana mati sahabat kita, hubungan kita dengan anak dia, dengan bini dia terus kekal. Dengan anak dia, dengan bini dia terus kekal. Dengan ziarahnya, dengan kasihnya, dengan sayangnya, dengan bantuannya begitu kekal walaupun sahabat kita dah meninggal dunia. 17. Jangan suka memberatkan sahabatnya dengan bebanan dan tanggungjawab. Bahkan hendak ia meringankan daripadanya supaya ia sentiasa senang hati kepadanya. Biar kita tanggung. Biar kita tanggung susah tu, jangan sahabat kita yang menanggung susah. 18. Menyatakan rasa kesukaan dengan segala yang menyukakan hati sahabatnya dan juga menyatakan rasa kesusahan ataupun sedih pada segala yang menyusahkan hati sahabatnya. Depan tadi ada dah. 19. Menyamakan antara hakikat kecintaan yang wujud di dalam hati dengan apa yang nampak di luar. Zahir batin mesti serupa. Zahir batin dengan sahabat kita tu mesti serupa. Zahir kata sayang, batin pun mesti ada sayang juga pada dia. Zahir kata mulah sahabat yang paling baik, batin pun mesti serupa tu juga. Mulah sahabat yang paling baik di dalam dunia ni. Gitu lah. Mesti sama. Kita bercakap dengan bini gitu lah. Mu seorang je aku sayang, tapi ada lagi yang di luar tu aku sayang. Tak serupa. Dia nak serupa. Zahir dan batin serupa. Dia dipanggil jujur dipanggil. Kalau tak jujur zahir batin, dia dekat dengan alamat nifaq. Dekat dengan alamat seorang munafik. Dia nak serupa. Sama ada ketika tak ada orang ataupun ketika ada orang. Ucapan kita sama. Kadang-kadang kita ni lebih menzahirkan sayang ketika orang ramai, orang tengok. Sayang pada anak, tak marah pada anak. Tapi bila kita dalam rumah, anak punyalah takut dengan kita. Anak pun pelik kalau di luar. Macam mana ayah ni jadi sayang sangat pada aku? Sebab apa? Lain ketika duduk depan orang, lain ketika duduk di dalam rumah. Begitulah juga lisan dengan hati pun sama. Lisan sebut sayang, hati pun ada sayang juga. Begitulah keadaan-keadaan yang sama di antara zahir dan batin kita pada sahabat kita mesti sama. Batu apa syair Arab. Syair Arab dia kata apa? Dia kata kalau mu nak tahu cinta seorang sahabat kepada sahabatnya, mu tanyalah hati. Mu tanyalah hati. Cinta kita pada sahabat kita ataupun cinta dia pada kita, mu tanyalah hati. Tanyalah hati. Kita nak tahu cinta kita pada dia, tanyalah hati kita tentang dia. Kalau hati kita kata tak ada dah sahabat lain yang aku sayang dalam dunia ni, mu seorang, hati kita kata. Sebab hati ni dia bukan jenis makhluk yang boleh diberi rasuah. Hati ni dia bukan jenis makhluk yang boleh diberi rasuah. So kalau kita nak tahu sejauh mana kita sayang pada sahabat kita, tanya hati. Jangan tanya mata. Kalau tanya mata goliknya akan menyembunyikan apa yang ada dalam hati. Mata akan menyembunyikan apa yang ada dalam hati. Sebab tu, mak ayah bila dia nak marah pada anak, dia jeling dengan mata kan? Dia jeling dengan mata. Cuma nak sebutnya, dalam dia serupa dengan luar. Dia jeling dengan mata, celak dengan mata. Anak dia pun menikuh lalu. Daripada tadi duduk berlari belakang masjid, berlari bising. Ayah pun paling tengok. Jeling, anak pun berhenti lalu. Padahal tak keluar dia mulut. Sebab anak tahu, dengan mata, dia boleh tahu apa yang ada dalam. Tu serupa. Gitu nak jujur. Jujur tu yang nak tu. Luar kita marah, dalam marah. Dalam cinta, luar cinta. Dia tak nak, di lisan kata sayang, di dalam kata tidak. Abang sayang lagi tak pada saya? Sayang. Tapi padahal duk tengok Raisya. Raisya ni lawa lah dalam cerita Raisya kan. Tuan-tuan tak tengok Raisya. Tuan-tuan ni bagus, soleh semua. Baik. Nombor 21. 20.
memulakan memberi salam ketika ia menemui sahabatnya. Begitulah dengan orang lain yang kita tak kenal pun, supaya sahabat yang kita kenal pun mulakan kita bagi salam pada dia, ataupun orang kita tak kenal pun bagi salam juga pada dia. 21 sikit lagi. Meluaskan tempat duduk kepada sahabatnya ketika ia masuk ke dalam majlis, dan hendaklah ia berpindah daripada tempat duduknya itu ke tempat yang lain ketika ia tidak dapat berbuat demikian. Ni kalau majlis sempit. Kalau majlis sempit, lapangkan supaya ada ruang untuk sahabat kita duduk. Kalau sahabat kita tak ada tempat duduk, kita bangun bagi dia duduk. Kita cari tempat lain. Ada kau orang nak buat gitu? Kita hari Jumaat paling tak selesa sekali. Terutamanya orang mari duduk depan kita. So penuh dah, dia mari duduk depan aku. Serabut betul lah aku dia ni. Dalam hati lah. Dalam hati kita duduk serabut dah. Padahal soh tu kalau bangun 2-3 orang lagi muat sebenarnya. Tapi punya perangai kita jahat gitu. Nak kita perangai kita, orang mari duduk depan kita serabutnya, aku dia ni mari duduk depan kita. Nak privacy sangat, nak privacy semai Jumaat di rumah. Ni tempat awam, rumah Allah Ta'ala. So masing-masing berhak duduk dalam saf tu. Apatah lagi bila bangun nanti, Allah luas sangat, bahkan kena naik 2, 4, 5, 6 saf lagi kita kena naik ke depan. Luas tak luasnya. Saf yang masih ada dalam masjid tu. Sebab tu lapangkan. Orang tak perlu cuik sepatutnya. Tapi tak gitu. Kena beritahu cuik atas belakang kiri, cuik atas belakang atas belakang kanan. Untuk apa? Untuk kita nak semayang 2 rakaat sebelum apa? Sebelum kita duduk mendengar khutbah. Itu siapa meningkat tu. Kecuali kita cuik tu sebab orang sebelah tidur galik dengan khutbah tidur. Tu kena cuik juga. Cuma kadang-kadang tak tidur lagi pun sengaja tu dibuat sempit. Makin dia perbesarkan sela dia. Supaya orang tak boleh duduk. Kita pun pergi cari tempat lain pula. Tu perangai jahat itu. Kalau boleh bagi ruang, bagi ruang. Terutamanya orang ketika orang iqamat dah, kita nampak yang ni berlaku. Imam tak sempat tengok saf dah, pakai takbir tu. Yang kawan ni tengok cari saf lagi. Tengok cari saf lagi, berjalan lagi dia dalam saf. Di tengah-tengah tu cari saf. Kalau masih ada ruang, bagi untuk dia masuk. Ni agama ajar pada kita. Bagi untuk dia masuk. Tak payah nak berluah-luah lah. Tak boleh duduk cara luah, cara sempit. Tak boleh buka tak boleh duduk iftirash, tak boleh duduk tawarruk. Tak boleh duduk tawarruk macam tahiyat akhir biasa. Duduk iftirash lah. Duduk istirahat, apa salahnya? Benda tidak rukun, duduk tu rukun. Macam mana cara duduk? Tidak rukun. Duduk itu adalah rukun. Cara duduk itu sunat hay'ah. Biar reti gitu. Bukannya duduk tawarruk itu adalah rukun dalam mazhab Syafi'i. Dah. Duduk itu duduk tu rukun. Cara duduk macam mana? Boleh duduk duduk iftirah. Duduk iftirah. Boleh duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Boleh duduk boleh duduk bersila. Duduk bersila. Aku tak boleh duduk semua tu kecuali atas kursi. Duduk atas kursi. Semua tu duduk nama dia. Maka dia dah menyempurnakan rukun. Dah kalau sempit sangat, rasa tak boleh duduk tawarruk. Duduklah iftirah. Tapi nak duduk juga tawarruk. Sepiklah kawan ni nyo, terpaksalah begini. Nak beritahu. Ni agama ajar pada kita. Bila sepik, buka ruang untuk orang lain. Bahkan utamakan orang lain. Utamakan orang lain. Orang pergi ke Mekah tahulah. Betapa sempitnya. Ada yang semayang atas tangga. Ada yang semayang atas tangga. Panggil. Mari duduk sebelah kita. Kalau tempat kita ada lapang. Baik. Meluaskan tempat duduk. Dan hendaklah ia bangkit menghantarkan sahabatnya itu sehingga sampai ke pintu rumahnya. Ketika keluar ia dari rumahnya. Ini orang tua kita ajar. Sahabat mari ziarah kita, nak balik, kita hantar dia bukan setakat di muka pintu. Sapalah dia hilang daripada tu. Ni Imam Ghazali sebut, sapalah ke muka pintu. Sapalah dia naik kereta, siapa dia berlalu pergi. Ni orang tua kita ajar daripada dulu lagi. Kita menghormati tetamu, yakni sahabat kita. Last, hendaklah ia berdiam ketika sahabatnya bercakap-cakap. Tadi ada dah, sehingga ia selesai daripada percakapannya. Dan janganlah ia suka mencelah ketika sahabatnya sedang bercakap-cakap. Ringkas kata, hendaklah seorang sahabat itu bermuamalat atau bergaul dengan sahabatnya seperti cara yang ia sukai orang lain bermuamalat dengannya. Maka sesiapa yang tidak mencintai untuk sahabatnya akan sesuatu yang ia cintai bagi dirinya sendiri, maka persahabatannya masih tidak ikhlas dan masih mempunyai unsur-unsur munafik, dan persahabatan itu akan membawa kepada kebinasaan di dunia dan akhirat. Maka inilah adab-adab yang mesti engkau jaga pada hak saudaramu yang engkau buat sahabat akan dia. Siapa-siapa yang kita ambil dia sebagai sahabat, daripada kita tak kenal dia, kita ambil dia sebagai sahabat. Jaga 23 adab ni. Yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Sekarang datang kita tengok ceraian ketiga.
adab-adab yang orang dengan orang yang kita kenali, bukan sahabat qarib. Allahu a'lam wa ilmul atam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.